Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan eksplorasi misteri mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Pada minggu lepas telah diterangkan berkenaan sejarah Sultan Tengah, iaitu Sultan Sarawak pertama dan terakhir. Baginda adalah Pangeran Muda Tengah Ibnu Sultan Muhammad, iaitu anak kedua Sultan Brunei ke-9, iaitu Sultan Muhammad Hassan. Pangeran Muda Tengah ini juga sering bertukar nama atau gelaran, seperti gelaran Sultan Ibrahim Ali Omar Shah dan Sultan Abdul Jalil. Kebangkatan baginda berpunca daripada perbuatan hulu balangnya sendiri yang telah bertindak menikam baginda dengan menggunakan tombak sewaktu baginda berehat di Batu Buaya, Pantai Santubong. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa persoalan yang menjadi tanda tanya yang sukar untuk dijelaskan secara berfakta. Maka, cara mendapatkan maklumat dari sumber batin menjadi pilihan bagi merungkai persoalan tersebut. Mengimbas kembali sejarah Sultan Tengah. Ketika Sultan Muhammad Hassan, iaitu Sultan Brunei ke-9 yang memerintah dari tahun 1582 sehingga 1598, meninggal dunia. Tahta itu diwarisi oleh putera sulungnya, Sultan Abdul Jalilul Akbar. Sultan Abdul Jalilul Akbar mempunyai adik bernama Pangeran Muda Tengah Ibrahim Ali Omar Shah, atau yang lebih dikenali sebagai Raja Tengah. Sultan Tengah atau Pangeran Muda Tengah ingin menjadi Sultan Brunei dan berpendapat beliaulah yang lebih sesuai untuk menjadi Sultan. Untuk mengatasi masalah ini, Sultan Abdul Jalilul Akbar melantik Pangeran Muda Tengah sebagai Sultan Sarawak, memandangkan Sarawak adalah di bawah pemerintahan Brunei. Pangeran Muda Tengah menerima pelantikan tersebut dan membuat persiapan untuk pergi ke Sarawak. Pemergian baginda ke Sarawak ditemani lebih daripada 1,000 askar dari suku Sakai, Kedayan dan Bunut. Beberapa orang pembesar istana juga pergi bersamanya untuk membantu membentuk negara baru. Setibanya Sultan Tengah dan pengikutnya di Sarawak, mereka mula membina sebuah istana dan benteng untuk mengelilingi istana di kawasan yang dikenali sebagai Kuching pada masa ini. Sultan Tengah kemudiannya melantik pembesar dan menyusun pentadbirannya. Di antara mereka adalah Petinggi Datuk Seri Setia, Datuk Shah Bandar Indra Wangsa, Datuk Amar Setia Diraja dan Datuk Temenggung Laila Wangsa. Setelah semuanya selesai, Sultan Tengah menggunakan gelaran Sultan Ibrahim Ali Omar Shah, Sultan pertama Sarawak. Menurut sejarah Sambas, Sultan Tengah juga dikenali sebagai Sultan Abdul Jalil. Sekitar tahun 1599, Sultan Tengah melawat Pahang dan kemudian sebahagian daripada kerajaan Johor. Sewaktu di Kesultanan Johor, terjadi salah faham di antara Sultan Tengah dengan Sultan Abdul Jalil, sehinggakan Sultan Tengah dan rombongannya terpaksa pulang dengan tergesa-gesa ke Sarawak. Sedangkan pada masa itu,
cuaca tidak baik untuk melakukan pelayaran. Persoalan di sini, kenapa Sultan Tengah ingin melawat Pahang dan kemudian sebahagian daripada kerajaan Johor? Ini kerana Sultan Pahang, Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin Shah, iaitu dari 1592 sehingga 1614, yang ketika itu merupakan Empayar Johor Pahang Riau Lingga, ada mengahwini puteri dari Kesultanan Brunei. Puteri tersebut merupakan ibu saudara kepada Sultan Tengah. Namun, nama sebenarnya tidak dapat saya perolehi, tetapi hanya dapat nama samaran, iaitu dipanggil Raja Bonda. Atas hubungan kekeluargaan tersebut, Sultan Tengah berhasrat untuk menziarah ibu saudaranya di sana selepas Sultan Tengah berjaya membina kerajaan di Sarawak. Persoalan seterusnya ialah semasa Sultan Tengah berada di Johor, berlaku salah faham di antara Sultan Tengah dengan Sultan Abdul Jalil, sehinggakan Sultan Tengah dan rombongannya terpaksa pulang dengan tergesa-gesa ke Sarawak. Salah faham tersebut adalah disebabkan Sultan Tengah tersinggung dan marah dengan seorang pembesar Johor, iaitu tidak ketahui siapa, kerana secara tidak sengaja kain pintalan perca dari pembesar tersebut terkena muka Sultan Tengah. Lalu ditampar pembesar tersebut dalam sebuah majlis kerajaan. Setelah kejadian tersebut, ibu saudaranya mengarahkan Sultan Tengah meninggalkan Johor dengan segera, bimbang perkara tidak diingini berlaku dengan lebih buruk. Sebab itulah Sultan Tengah dan rombongannya terpaksa pulang dengan tergesa-gesa ke Sarawak. Sedangkan pada masa itu, cuaca tidak baik untuk melakukan pelayaran. Semasa dalam pelayaran kembali ke Sarawak, kapal Sultan Tengah dilanda ribut dan menyebabkan kapalnya terkandas di Sukadana. Sultan Tengah dan rombongannya disambut dengan baik oleh Sultan Muhammad Saifuddin, iaitu Digiri Mustika. Sultan Sukadana menggunakan nama Digiri Mustika sebelum memeluk Islam dan menggunakan gelaran Sultan Muhammad Saifuddin setelah memeluk Islam, yang dibantu oleh Syekh Samsuddin dari Mekah. Sultan Tengah juga belajar di bawah Syekh Samsuddin selama tinggal di sana. Setelah beberapa lama menetap di Sukadana, Sultan Tengah dijodohkan dengan adik Sultan Muhammad Saifuddin, iaitu Puteri Surya Kesuma. Setelah berkahwin, Sultan Tengah memutuskan untuk menetap sementara di Sukadana. Hasil perkahwinan tersebut, baginda dikurniakan seorang putera yang diberikan nama Sulaiman. Setelah sekitar 7 tahun menetap di Kesultanan Sukadana, Sultan Tengah memutuskan untuk berpindah dari Kesultanan Sukadana untuk menetap di tempat baru, iaitu wilayah Sungai Sambas. Pada tahun 1638, Sultan Tengah meninggalkan Sukadana melalui Sungai Sambas dengan 40 perahu yang lengkap dengan senjata menuju ke penambahan Sambas di Sungai Sambas. Rombongan Sultan Tengah disambut dengan baik oleh Ratu Sapudak, Raja Penambahan Sambas ketika itu. Rombongan baginda Sultan Tengah ini kemudian dibenarkan oleh Ratu Sapudak untuk menetap di sebuah tempat tidak jauh dari pusat pemerintahan penambahan Sambas. Tidak lama kemudian, Ratu Sapudak meninggal dunia dan digantikan oleh Raden Kencono yang menggunakan gelaran Ratu Anom Kesumayuda setelah menaiki tahta. Sekitar 10 tahun setelah menetap di penambahan Sambas, anak sulung baginda, Sulaiman, dijodohkan dengan anak perempuan almarhum Ratu Sapudak yang bongsu bernama Mas Ayu Bongsu. Sulaiman kemudian dianugerahkan gelaran Raden oleh penambahan Sambas menjadi Raden Sulaiman dan tinggal di penambahan Sambas bersama Mas Ayu Bongsu.
Hasil perkahwinan dengan Mas Ayu Bongsu, Raden Sulaiman memperolehi seorang anak pertama yang diberi nama Raden Bima. Raden Sulaiman kemudian diangkat oleh Ratu Anom Kesumayuda menjadi salah satu menteri besar penambahan Sambas bersama dengan adinda Ratu Anom Kesumayuda yang bernama Raden Aryo Mangkurat. Setelah anak Sultan Tengah, Raden Sulaiman telah berkahwin dan menjadi menteri besar penambahan Sambas, Sultan Tengah memutuskan untuk kembali ke Sarawak. Pada tahun 1652, Sultan Tengah beserta isterinya, Puteri Surya Kesuma dan keempat anaknya, iaitu adik kepada Raden Sulaiman, iaitu Badaruddin, Abdul Wahab, Rasmi Puteri dan Ratna Dewi, beserta orang-orangnya berangkat kembali ke Sarawak. Di tengah perjalanan, ketika telah hampir sampai ke Sarawak, iaitu di satu tempat yang bernama Batu Buaya, secara tiba-tiba Sultan Tengah ditikam dari belakang oleh pengawalnya sendiri. Kecederaan Sultan Tengah terlalu parah sehingga menyebabkan Sultan Tengah bin Sultan Muhammad Hassan wafat. Persoalannya, kenapa Sultan Tengah di tempat Batu Buaya? Menurut sumber batin, pelayaran Sultan Tengah berhenti di situ kerana Sultan Tengah ingin membuang air besar di kawasan tersebut. Setelah berhenti, Sultan Tengah turun dengan pengawalnya. Belum sempat Sultan Tengah hendak melepaskan hajatnya, baginda ditekam dengan lembing oleh salah seorang pengawalnya sendiri. Tikaman itu mengenai perut baginda dan baginda alami luka parah. Namun, baginda tidak diam diri. Baginda bertindak balas dengan menghunus keris baginda kepada pengawal tersebut. Serangan balas baginda mengenai pengawal tersebut. Lalu, kedua-duanya rebah. Pengawal tersebut mati dan baginda mangkat di tempat kejadian. Dipercayai pengawal tersebut dari bangsa pribumi Sarawak yang tidak suka kepada bangsa Melayu menjadi sultan di Sarawak. Ini disebabkan dengan sikap Sultan Tengah juga, kerana ketika Sultan Tengah membina kerajaan di Sarawak, baginda tidak berbincang dengan ketua-ketua dari bangsa pribumi di Sarawak. Ini menyebabkan bangsa pribumi Sarawak rasa tersisih, rasa terjajah dan tersinggung di atas tindakan Sultan Tengah tersebut. Disebabkan itulah berlakunya pembunuhan terhadap Sultan Tengah. Jenazah Sultan Tengah setelah disolatkan, kemudian dengan adat kebesaran Kesultanan Sarawak oleh menteri-menteri besar Kesultanan Sarawak, dimakamkan di lereng Gunung Santubong. Puteri Surya Kesuma setelah kewafatan suaminya memutuskan untuk kembali ke Kesultanan Sukadana bersama dengan keempat anaknya. Penemuan makam Sultan Tengah adalah satu kejayaan besar dalam memperbanyakkan sumber sejarah di Sarawak. Walaupun Sarawak pada masa kini tidak mempunyai raja atau sultan, tetapi sejarah awal menunjukkan Sarawak juga pernah mempunyai sultan yang berasal dari Brunei. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.